أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur beberapa potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-95 di dalam Al-Quran, yaitu merujuk kepada surah At-Tin. Surah At-Tin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah tersebut, Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi malam ini kita baca cuma 3 ayat, dan kalau ada kelebihan masa kita akan sambung kepada ayat yang seterusnya. Apabila berbicara mengenai surah At-Tin, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim, di dalam muqaddimah surah At-Tin disebutkan bahawa surah At-Tin ini adalah merupakan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan jumlah ayat di dalam surah At-Tin adalah 8 ayat. Ada 8 ayat surah At-Tin. Dan surah At-Tin ini juga dikatakan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Jadi selepas surah Al-Buruj diturunkan surah At-Tin ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam muqaddimahnya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan Malik dan Syu'bah. Malik dan Syu'bah
telah meriwayatkan daripada Adi ibnu Sabit dan meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Barra bin Azib mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah ini, yakni surah Wat-Tini Waz-Zaitun di dalam solat safar baginda, iaitu solat dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam fi ihda raka'ataini, di dalam salah satu rakaatnya. Maksudnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat musafir ataupun solat safar ni, baginda solat 2 rakaat dan selalu baginda membaca pada salah satu rakaat tu surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan Al-Barra bin Azib juga mengatakan, aku belum pernah mendengar seorang yang membacakan surah ini dengan indah, sama ada dari sudut suara dan juga bacaannya, melainkan bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini riwayat datang di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah At-Tin, dan hal ini diketengahkan oleh Al-Jamaah di dalam kitab masing-masing. Jadi bila merujuk Al-Jamaah, dia adalah merupakan imam-imam besar di dalam ilmu hadis. Maksud daripadanya ialah Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya tentang hal ini, Imam Muslim menyebutkan hal yang sama tentang ini, Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Begitu juga dengan Imam An-Nasai menyebutkan hal yang sama di dalam sunannya. Yang inilah yang dimaksudkan dengan Al-Jamaah. Baik, tidak lengkap sekiranya kita membicarakan satu-satu surah tanpa kita menyebut tentang ilmu munasabatul Quran. Ilmu munasabah Quran ialah bagaimana satu-satu surah ini mempunyai hubungan, bagaimana satu-satu surah ini mempunyai connection dengan surah-surah sebelumnya mengikut tertib. Jadi kalau surah At-Tin ini adalah merupakan surah yang ke-95, maka surah 94 di dalam Al-Quran adalah surah Asy-Syarh, Alam nashrah laka sadrak. Baik, apakah hubungan di antara kedua-dua surah ini? Di dalam surah Alam Nashrah tersebut, Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah janji Allah kepada baginda untuk memberikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janji Allah untuk memberikan kemudahan bukan hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, tetapi juga Allah menjanjikan untuk memberi kemudahan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad yang menjalankan usaha dakwah sebagaimana yang diperintahkan kepada setiap nabi dan rasul-rasul tersebut. Jadi hubungan dengan surah At-Tin ialah Allah nak bagi tahu bahawa setiap nabi dan setiap rasul itu dalam upaya mereka menyampaikan dakwah Islam, dakwah tauhid kepada umat masing-masing mempunyai ujian dan cabaran yang sama. Apa dia bentuk ujian, apa dia bentuk cabaran yang sama? Ialah berlakunya penolakan daripada kaum, daripada umat masing-masing terhadap usaha dakwah tersebut.
Kerana kita perlu memahami bahawa usaha dakwah ini adalah suatu benda yang sukar dan sulit. Kerana apa? Kerana bila seseorang berdakwah tentang Islam, bila seseorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia nak ubah pada diri manusia ada dua benda. Pertama ialah akal mereka, dan yang kedua ialah hati dan jiwa mereka. Kerana akal manusia yang sudah terlalu jauh daripada syariat ini, hati dan jiwa manusia yang dah jauh daripada agama Allah ini sudah tidak pasti terpalit dengan benda-benda ataupun unsur-unsur yang kita panggil bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah, bentuk-bentuk bid'ah di dalam agama. Dan ini sebenarnya yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum ini pun. Bahkan kalau secara khusus kita ambil konteks dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pemikiran akal, jiwa dan hati masyarakat Arab musyrikin Mekah pada masa itu sudah dipenuhi atau dipengaruhi dengan konteks penyembahan kepada berhala, idola-idola tertentu. Sama ada mereka buat dan bikin daripada unsur-unsur seperti tanah ke, kayu ke, batu ke, dan ini adalah unsur-unsur syirik yang ingin dibanteras oleh Rasulullah dalam akidah dan masyarakat Arab musyrikin pada masa itu. Begitu juga dengan benda-benda bid'ah, tahyul dan khurafat yang berlaku. Bid'ah ni ialah sesuatu benda yang baru yang direka-reka dalam agama. Dan bila kita melihat dan meneliti kes Arab musyrikin Mekah, sebahagian daripada mereka mendakwa mereka mengikuti agama nenek moyang mereka, Nabi Allah Ibrahim. Dari satu sudut yang mereka ambil dari sudut syariat dan ibadah ialah amalan berhaji. Tapi Nabi Allah Ibrahim dulu berhaji mengenakan pakaian ihram. Hak dia buat bid'ah dalam agama, hak dia reka-reka sendiri, dia tawaf keadaan macam mana? Bertelanjang, berbogel. Maksudnya mereka create sendiri, mereka buat sendiri tawaf dalam keadaan seumpama itu. Dan bila ditanya kepada orang yang suka buat macam ni, mesti mereka ada reason, mesti mereka ada jawapan. Yang orang dulu elok-elok tawaf pakai kain ihram, yang hang nak tawaf tak pakai apa-apa ni, apa dia reason, apa dia sebab? Dia habaq pakaian yang kami pakai ni, semua tu kami pernah buat dosa dalam hidup kami. Satu pakaian tak ada pun hak kami tak buat dosa. Contohlah kita kata pakai baju ni tiba-tiba mengumpat ke orang, dengan pakai baju ni buat dosa. Pakai pakaian ni pula buat dosa ni, pakai pakaian ni pula buat dosa ni. Jadi mereka anggap pakaian tersebut tu menyebabkan waktu mereka buat dosa. Jadi cara terbaik hak tak ada mereka tak buat dosa, telanjang bulat lagu tu lah. Jadi nak pakai baju ni, tak boleh ni, nak tawaf ni kerana Allah, tapi baju ni dulu ada mengumpat orang ni, tak boleh pakai ni. Nak pakai baju ni pula, baju ni hak duk buat orang tu buat. Jadi nak cari hak tak baju pakai hak tak buat dosa, jadi mereka fikir itu adalah jalan terbaik walaupun direka-reka. Jadi Rasulullah nak banteras ni salah satu sebagai contoh. Tu munasabah surah yang pertama. Manakala munasabah surah yang kedua, bila Allah menyebutkan dalam surah At-Tin pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menjadikan ataupun menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk, pada sebaik-baik kejadian. Jadi munasabah, hubungan ataupun connection dengan surah sebelumnya ialah Allah berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok surah-surah yang atas lagi, bermula daripada surah apa? Surah Al-Lail lagi. Kan sebelum tu contoh ada surah Al-Lail, lepas surah Al-Lail mari surah Ad-Duha, lepas surah Ad-Duha mari surah Alam Nashrah. Baik,
dalam surah Al-Lail Allah berbicara mengenai manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam At-Tin, Allah menjadikan manusia pada sebaik-baik kejadian. Dalam surah Al-Lail Allah menyebutkan manusia ni ada dua sisi. Pertama ialah sisi spiritual dan yang kedua ialah sisi fizikal, jasmani dia secara umum. Dan bila mari surah seterusnya dalam surah Ad-Duha, Allah berbicara mengenai manusia yang berperangai baik, manusia yang soleh. Antara perkara ataupun amalan yang dihubungkan dengan perbuatan baik dan soleh tadi ialah suka memberi infak dan bersifat takwa kepada Allah. Manakala dalam surah seterusnya Allah berbicara mengenai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai ketinggian dari sudut sifat baginda, perangai baginda, akhlak baginda dan kepribadian baginda. Dan hubungannya dengan surah At-Tin ialah Allah nak bagi tahu manusia ni ada potensi untuk terus mempertingkatkan level dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, sama ada dari sudut akidah mereka, sama ada dari sudut ibadah mereka, sama ada dari sudut akhlak dan etika yang ada pada diri mereka. Jadi persoalan di sini sama ada nak dengan tak nak saja. Baki untuk diri kita merenung akan persoalan-persoalan tersebut. Kalau kita nak dan kalau kita rasa itu ada kebaikan dan ada kedekatan kita dengan Allah, maka usahakanlah cara-cara dan jalan-jalan untuk kita meningkatkan tahap kemanusiaan kita kepada yang lebih baik. Dan percayalah apa yang saya sebut malam ini, tidak ada satu jalan, tidak ada satu cara untuk kita mempertingkatkan hubungan kita dengan Allah kecuali mengikuti apa yang telah diberitakan oleh Allah menerusi nas-nas Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada beberapa perkara sebagai percontohan munasabah surah At-Tin dengan surah yang sebelumnya. Baik, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Dan demi buah tin dan demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Saina, bukit Tursina juga orang sebut. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota ini, ataupun ada setengah terjemahan dan demi negeri ini. Apa dia negeri ini? Didatangkan sifat bagi kota dan negeri itu Al-Amin, yang bersifat aman. Baik, pertama ialah bila kita melihat kepada ayat ini, semuanya dipenuhi dengan wawul qasam, iaitu waw yang bersifat sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap benda yang disebutkan. Wat-tin ada kalimah waw, waz-zaitun ada kalimah waw, wa turi sinin ada kalimah waw, wa hadzal baladil amin ada kalimah waw. Dan waw ini semua bentuk dia adalah bersifat wawul qasam, iaitu waw sumpah. Sumpah Allah terhadap benda-benda yang dinyatakan di dalam surah ini, sama ada dalam bentuk buah tin dan zaitun ataupun merujuk kepada benda, objek ataupun tempat, iaitu bukit Tursina dan kota Mekah yang disifatkan sebagai aman di dalam surah ini. Bila kita berbicara mengenai ilmu aqsamul Quran, ini salah satu ilmu yang kita kena belajar untuk memahami
pentafsiran Al-Quran. Ilmu aksam Al-Quran ialah berbicara mengenai apa? Mengenai konteks sumpah. Jadi bila Allah bersumpah dalam Quran ni, ataupun bila kita berbicara mengenai sumpah, dia ada rukun-rukun sumpah. Baik, sirah sumpah ini biasanya tidak akan berlaku kecuali perlu dipenuhi 3 perkara. Baik, 3 perkara. Pertama ialah pada lafaz sumpah itu perlu ada apa? Perlu ada fi'il qasam yang dimutaaddikan dengan salah satu huruf-huruf ini. Contoh di dalam sumpah ni Allah guna huruf apa? Huruf waw. Baik. Biasanya huruf yang dimutaaddikan ini ada 3. Pertama ialah huruf waw, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf ta. Sebab tu kalau orang bersumpah dia sebut wallahi dengan huruf waw, wabillahi dengan huruf ba, watallahi dengan huruf ta. Baik, contoh dalam Al-Quran yang Allah bersumpah dengan menggunakan huruf ba. Wa aqsamu billahi wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Dalam salah satu ayat menggunakan huruf ba. Kalau guna huruf wa, hak ni paling banyak. Contoh malam ni dah ada berapa dah? Dah ada 4 waw. Hak lain wal fajri ke, wal asri ke, wal laili iza yaksha ke, was sama izatil buruj. Itu ialah huruf waw. Dan ada juga kadangkala dengan huruf ta. Wa tallahi la akidanna asnamakum. Dan ni adalah perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sewaktu dia nak melakukan tipu daya terhadap berhala pada zaman dia. Dia zaman dia nak pi potong tu. Dia pi potong semua berhala tu, dia tinggal kepada satu berhala tu. Tu ayat tu menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Jadi rukun yang pertama pada qasam atau sumpah ni harus ada fi'il qasam yang dimutaaddikan dengan salah satu daripada 3 huruf tadi. Rukun yang kedua ialah harus ada muqsam bih. Apa dia muqsam bih? Muqsam bih bermaksud penguat sumpah. Ialah sesuatu yang disandarkan tentang keagungan ke, kemuliaan ke, kebesaran ke, ketinggian ke, yang disebut, yang dikuatkan oleh orang yang bersumpah. Jadi orang nak bersumpah tu kita. Jadi muqsambih tu suatu benda yang kita namakan, yang kita letakkan, yang kita tempatkan untuk menguatkan sumpah kita. Wallahi, kita yang kata, tapi demi siapa? Demi Allah. Allah tu kita anggap Tuhan yang mencipta kita, yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya. Poin dia nak habaq, yang aku nak cakap seterusnya dari sudut berita tu ialah aku bersumpah dengan nama Allah. Nak habaq aku ni cakap benda yang betul sungguh, aku cakap benda yang benar sungguh. Dalam kes ni pada zaman jahiliah sebagai contoh, orang-orang Arab jahiliah ni mereka sumpah ikut suka mereka saja. Tapi apa yang mereka sumpah tu ada kaitan dengan saya sebut tadi. Perkara yang mereka lihat dasarnya ada ketinggian ke, kemuliaan ke, kelebihan ke di sisi mereka. Bahkan ada mereka yang bersumpah demi umur aku. Sumpah dia demi umur aku bla 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 bla. Dia nak cerita apa? Ataupun demi nenek moyang aku. Sekiranya dalam masyarakat dia tu, datuk dia, nenek moyang dia tu orang yang besar-besar, orang yang dikenali. Nak habaq ni dia cakap sungguh demi datuk dan nenek aku. Lepas tu dia sebutlah demi apa. Dia anggap benda tu mulia dan orang boleh faham apa yang dia sebut tu untuk menguatkan perkataan dan hujah dia. Bahkan dalam satu kes dulu pernah orang bersumpah atas baju yang dipakai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni ialah salah seorang tokoh kafir musyrikin Mekah yang banyak lawan dan hentam Nabi.
Tapi dia ni jenis orang kaya, keluarga kaya. Dia pula pakai pakaian yang indah-indah, pakai yang cantik-cantik, nampak kemas, nampak menarik. Jadi ada orang Arab nak bersumpah demi baju Al-Walid bin Al-Mughirah, atas baju kawan tu. Ni disebutkan zaman jahiliah. Bahkan tentang umur, Allah pernah sebut tentang umur Nabi Muhammad dengan sumpah, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, annahum lafi saqratihim ya'mahun. Ada dalam Quran. Okey, faham Muqsam bih ni benda yang kita sebut tu yang ada unsur-unsur tadi nak menguatkan. Dan yang ketiga pastinya ialah harus ada muqsam alaih. Muqsam alaih ni ialah berita yang kita nak sampaikan selepas kita bersumpah dan ada penguat di hadapan tadi. Dia tak akan jadi sumpah demi Allah. Hang cerita demi Allah ni, hang nak cakap apa demi Allah tu? Senyap situ, dia tak akan jadi. Jadi muqsam alaih ni berita yang kita nak sampaikan. Contoh hak lengkap, demi Allah sesungguhnya aku tidak melakukan jenayah tersebut. Wow, kita guna wow tu demilah dalam bahasa Melayu, wow. Lepas tu muqsam bih dia kita guna Allah di situ untuk menguatkan hujah. Muqsam alaih pula, aku tidak melakukan jenayah tersebut. Jadi kalau tak ada nombor 3, kita berhenti demi Allah. Orang pun duk tunggu apa benda hang nak cakap ni, demi Allah apa? Tak ada. Jadi semua sumpah tu harus dipenuhi dengan 3 rukun tadi. Baik. Dalam konteks ni, kalau kita nak ambil peranan tadi, wa tin, wa pada zaitun, wa pada turisin, wa pada hazal baladil amin, itulah yang pertama. Manakala yang kedua, untuk jadi penguat, Allah sebut dengan buah tin, buah zaitun, bukit Tursina, dan juga kota atau negeri Mekah yang mulia. Jadi di mana muqsam alaih, subjek dia ialah Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah nak bagi tahu daripada bentuk sumpah-sumpah tadi yang disebutkan macam-macam tu, sesungguhnya kami menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik rupa bentuk. Itu berkait dengan ilmu aqsam Al-Quran. Sekarang kita pergi kepada penafsirannya. Pertama, watin, dan demi buah zaitun. Ulama-ulama tafsir mempunyai pandangan-pandangan dan perbezaan pendapat di dalam menafsirkan ayat pada surah ini. Dan pendapat-pendapat serta pandangan yang dikumpulkan tu terlalu banyak. Bila terlalu banyak, macam-macam bentuk tafsiran, macam-macam bentuk pendapat dan pandangan daripada mereka tentang ayat tu. Sebagai contoh pertama ialah tin. Pada kalimah tin tu, saya sebut apa yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertama, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa kalimah tin itu adalah merujuk kepada sebuah masjid yang berada di kota Dimashq. Tin tu ialah masjid yang berada di kota Dimashq. Dimashq ni di mana? Kita sebut Damsyik orang Melayu. Damsyik di Syria. Okey, ni satu pandangan, ni satu pendapat. Sebab kita mari pandangan dulu. Salah satu tu ialah nama masjid di kota Dimashq di Syria. Manakala pandangan yang seterusnya, pandangan yang kedua di sisi Imam Ibnu Katsir ialah tin tu merujuk kepada buah. Buah apa? Buah tin tu lah. Hak kita kenal, hak makruf, hak kita maklum, buah tin. Yang mungkin ada orang pernah makan, ada orang pernah dengar nama saja tak pernah makan, buah tin. Baik, pandangan yang ketiga ialah tin ini merujuk kepada nama sebuah gunung, yang mana gunung ini dipenuhi dengan buah tin. Itu nombor 3. Nama sebuah gunung yang gunung ini dipenuhi dengan buah tin. Ini kena berhati-hati sikit sebab perkataan macam ni dia ada unsur majas. Tang mana majas dia?
Kalaulah orang dengar perkataan saya tadi, dia dengar secara literal, secara bahasa, jadi dia akan mari pertanyaan. Ada yang nampak janggal, nampak pelik tak? Mungkin orang lain nampak biasa, tapi cuba dengar balik. Tin, maksud yang ketiga ialah nama sebuah gunung yang dipenuhi dengan buah tin. Jadi kalau orang baca literal, dia ingat tangkai buah tu kira bukit daripada batu, kemudian tangkai buah tu ada buah. Nampak tak? Sebab saya sebut gunung yang dipenuhi dengan buah tin. Ni adalah majas. Majas yang terselindung apa? Nak habaknya gunung tu dipenuhi dengan pokok buah tin. Perkataan pokok tu tak ada. Bila dengar gunung yang dipenuhi buah tin, tak ada pokok, takkanlah tangkai dia keluar kok gunung tu buah. Ni majas lah. Majas, kita selindungkan perkataan nak habaknya dah banyak buah tin, mestilah ada pokok tin walaupun tak disebut perkataan pokok. Sama juga Allah cerita dalam Quran sebagai contoh. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di kemudian hari besok, orang beriman Allah janjikan syurga buat mereka. Yang sifat syurga ini di bawahnya mengalir sungai-sungai. Majas tu. Tang mana majas dia? Nampak tak? Gambaran atau sifat syurga tu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Biasa je Ustaz. Ya ke biasa? Majas tu, apa yang majas? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang dikehendaki sebenar bukan sungai itu yang mengalir, air hak duduk dalam sungai itu hak mengalirnya. Tapi dia tak sebut perkataan air tu mengalir, dia sebut sungai-sungai mengalir. Sungai duduk tang tu, dia tak mengalir dah sungai ni. Hak mengalir tu apa? Air dalam sungai. Tu majas lah tu. Tapi orang yang dah faham, kita dah faham dah sebenarnya maksud tu. Tapi itulah majas. Sama seperti tadi, nama sebuah gunung yang dipenuhi dengan buah tin, tak sebut pokok. Okey. Baik, tu 3 pandangan dah. Boleh ingat tak? Pertama apa tadi? Nama masjid di kota Dimash. Yang kedua buah tin. Yang ketiga nama gunung yang dipenuhi buah tin. Itu tanpa nama. Maksud tanpa nama, Imam Ibnu Katsir hanya sebutkan pendapat tanpa menyebutkan nama siapa yang bagi pendapat. Yang keempat ni dia sebut, pendapat ni dikeutarakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi, salah seorang imam mufassir yang besar. Tafsir Qurtubi itulah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi Imam Qurtubi kata tin ini ialah merujuk kepada nama masjid Ashabul Kahfi. Itu kata Imam Qurtubi, nama masjid Ashabul Kahfi. Manakala yang kelima, ini satu riwayat daripada Al-Aufi, dan Al-Aufi ambil riwayat ni yang dia nisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat besar dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tin yang dimaksudkan ialah nama masjid. Masjid siapa? Masjid Nabi Nuh alaihi salam yang berada di atas puncak bukit Al-Judi. Ingat tak dalam satu surah, dalam satu ayat Allah cerita kapal atau bahtera Nabi Nuh tu mendarat di atas bukit Judi. Jadi Al-Aufi riwayat daripada Ibnu Abbas, At-Tin tu merujuk masjid yang dinisbahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam yang berada di atas bukit Judi. Manakala yang keenam ialah Mujahid. Mujahid mengatakan tin yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada tin, buah tin yang kamu kenali tu. Dia ada persamaan dengan hak nombor 2 tadi. Cuma hak ni ada orang yang mengatakan tadi umum. Jadi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan kalimah tin tu ada 6 pandangan ni, tuan-tuan boleh rujuk. Pertama tadi kita ulang balik, nama masjid di kota Dimash. Yang kedua secara umum buah tin. Yang ketiga ialah nama gunung yang dipenuhi buah tin. Imam Qurtubi kata nama masjid Ashabul Kahfi. Al-Aufi daripada Ibnu Abbas, masjid yang dinisbahkan kepada Nabi Nuh di atas puncak bukit Judi. Dan Mujahid kata buah tin secara umum yang kamu kenal.
Jadi kalau kita rujuk satu lagi tafsir, iaitu tafsir Imam Qurtubi sendiri, dalam tu ada satu riwayat daripada Ad-Dhahak. Ad-Dhahak ni seorang ulama juga, dia sebut watin di situ. Watin tu merujuk Masjidil Haram, wa zaitun Masjidil Aqsa. Tu pandangan dia lah. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada kalimah sumpah yang kedua, iaitu wazaitun, dan demi buah zaitun secara harfiah. Baik, zaitun yang dimaksudkan di sini ialah apa? Menurut Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ni seorang bekas ulama Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Selain daripada dia, siapa juga yang berpandangan seperti ini? Qatadah, seorang ulama. Ibnu Zaid juga seorang ulama, mengatakan yang dimaksudkan dengan zaitun ialah merujuk kepada sebuah masjid yang berada di kota Jerusalem. Di mana kota Jerusalem? Di Baitul Maqdis. Okey, nama sebuah masjid yang berada di kota Baitul Maqdis atau kota Jerusalem. Manakala yang kedua ialah pandangan daripada Mujahid dan Ikrimah. Mujahid dan Ikrimah, zaitun di sini adalah buah zaitun yang kamu kenali, yang kamu selalu peras dia. Maksudnya peras ni dengan menggunakan buah zaitun itu, kamu manfaatkan apa dia? Zaitun biasa, minyaknya. Buah zaitun lah dia nak habaq, buah zaitun. Baik, seterusnya waturisinin, dan demi bukit Saina, ataupun orang sebut bukit Tursina. Yang ni Imam Ibn Katsir bawa pendapat daripada orang yang tadi, Ka'ab al-Ahbar, dan yang selainnya. Kalimah yang selainnya dia sebut yang tidak sedikit, maksudnya banyak orang yang berpandangan seperti Ka'ab bin al-Ahbar. Tursaina di sini merujuk kepada nama satu bukit, yang mana pada bukit tersebut dahululah yang diceritakan dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak berbicara secara langsung, secara terus, secara live, secara direct dengan salah seorang Nabi dan Rasulnya, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini tu je pandangan yang dibawa. Sebab bukit Tursina, bukit Sinai ini merujuk kepada kes Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan untuk ayat yang kedua ini, ada sebahagian ulama mengatakan bahawa bukit Tursaina ini tidak dikenali oleh bangsa Arab sebelum ni. Bangsa Arab tak kenal dan tak tahu tentang bukit Tursina. Yang tahu siapa? Yang tahu umat Nabi itulah, yang sinonim dengan umat Nabi Musa ialah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi kalau nak kata orang Yahudi dan Bani Israel, kita sebut di depan tadi bahawa surah ni diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah ke di Madinah? Di Mekah. Maksudnya bila turun di Mekah, Rasulullah tidak ada hubungan lagi dengan orang Yahudi di Madinah. Rasulullah tak hijrah lagi ke Madinah waktu surah ni turun pada Nabi. Tapi walaupun demikian, Tursaina ni tidak dikenali di kalangan bangsa Arab, tapi hanya dikenali oleh orang Yahudi ataupun Bani Israel. Ada poin penting di sini nak menunjukkan bahawa Rasulullah boleh menyebut dan mengetahui hal tersebut kerana datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nak menafikan bahawa dalam konteks ini Rasulullah ambil informasi, Rasulullah ambil berita daripada ahli-ahli kitab yang pernah ditemui oleh baginda. Faham tak? Maksudnya kalau surah ni turun di Madinah, Rasulullah ada hubungan dah dengan orang Yahudi. Jadi mungkin orang boleh
Kata mungkin Rasulullah dengar siapa cerita ke pasal Bukit Tursina, Rasulullah ambil info, Rasulullah baca kitab ke Rasulullah tu, Rasulullah ni, sebab dah ada hubungan dengan orang Yahudi. Tapi bila turun ni turun di Mekah dan tak ada hubungan lagi dengan Yahudi dan Bani Israel, nak kata apa? Nak kata memang betul-betul benda ni wahyu daripada Allah, bukan copy paste, bukan ambil cetak daripada mana-mana kitab ataupun mana-mana pertemuan ataupun perhubungan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota ataupun negeri ini, yang dimaksudkan ialah kota Mekah, yang disifatkan Allah ialah sebuah kota dan tempat yang aman. Baik, bila sebut kalimah al-balad, al-balad ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada satu tempat yang sudah sinonim dengan persempadanannya ataupun dari sudut geografinya. Bila kita sebut satu tempat, ada satu tempat tu kita sebut umum, kita tak tahu dia punya sempadan geografi, dia punya jarak, dia punya luas. Tapi kalimah al-balad ni sendiri bila disebutkan oleh Allah, dia merujuk kepada satu tempat yang kita sudah kenali persempadanannya, geografinya. Mekah ni tang mana, jauh dia, luas mana, kawasan dia banyak mana, tu, dan disebabkan dengan kalimah al-balad. Baik, sebelum kita pi jauh, saya nak sebut sikit beberapa perkara yang ada kaitan dengan bentuk penafsiran kita pada malam ini. Yang saya sebut tadi, yang saya duk sebut kat tuan-tuan tadi, perkataan saya sendiri atau kita ambil sumber dia daripada kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama. Hak berbicara lah ni hak saya tanya, adakah yang saya sebut tu hak saya nak reka sendiri ke, hak saya nak sebut sendiri ke, hak saya nak create sendiri ke, hak saya ambil sumber dia daripada kitab ulama. Baik, yang kita ambil kita jelas, kita sebutkan tafsir Ibnu Katsir, kalau Ad-Dhahak tadi dalam tafsir Imam Qurtubi sebagai contoh. Kadang-kadang benda ni berlaku kesilap fahaman. Mungkin bagi para pendengar, bila mereka tengok di YouTube ke, di mana-mana ke, mereka akan tanya lagu mana? Imam tu kata, imam ni kata, sahabat tu kata, sahabat ni kata. Baik, dia berbeza. Bila kita datangkan benda-benda macam ni, kita tawakuf. Apa maksud tawakuf? Kita stop, kita berhenti tanpa melakukan dua benda. Pertama, tanpa kita mensahihkannya, dan yang kedua, tanpa kita menolaknya. Dengan kata lain, kita datangkan keterangan-keterangan tersebut tanpa kita membenarkan salah satu daripadanya ataupun tanpa kita menolak salah satu daripadanya. Faham? Saya sebut semua yang datang daripada pandangan ulama. Ada saya kata hak ni paling sahih ke tadi? Tak ada. Ada saya kata hak ni ditolak ke? Tak ada. Sebab bila kita berinteraksi dengan kitab-kitab ulama, salah satu benda yang kita perlu ada ialah kejujuran dalam menaqal. Jujur dalam mengeluarkan apa yang kita ambil daripada satu-satu sumber. Baik bentuk cara kita ambil ialah, salah satu ialah sebelum ni mungkin kita pernah belajar, mungkin kita pernah berguru dengan mana-mana guru, yakni kitab hak kita baca tadi tu kita bertalaki secara khusus. Oh, saya pernah belajar kitab tafsir Ibnu Katsir dengan guru sekian-sekian, dengan syekh sekian-sekian, dengan ulama sekian-sekian, satu sudut. Yang kedua, sama ada anda melakukan pembacaan secara sendirian, tapi dengan syaratlah anda boleh memahami konteks-konteks ilmu, disiplin-disiplin yang ada bahasa Arab lebih kurang. Baik, sama ada anda salah satu daripadanya, dan kita perlu ada apa yang saya sebut tadi, kejujuran dalam menaqal. Maksudnya kita jujur, sebut satu-satu. Ni disebutkan dalam kitab tersebut, ni yang tertulis dalam kitab tersebut. Jadi kalau kita tidak mengetahui mana hujah yang paling kuat, kita ambil jalan tengah tawakuf tadi, cuma menakalkan pandangan.
menakalkan pandangan. Hak tu hak disebut. Dia berbeza. Contoh macam ni, kadang-kadang orang hak tu lah, anilah contoh kita ambil. Kita tengah naik motor, jambatan Pulau Pinang. Daripada pulau ni kita naik nak lalu jambatan, nak pergi ke seberang. Sampai tengah jambatan tu ada galang banyak-banyak tu, kita tengok orang kerumun tepi jalan banyak. Ada kes apa pula, ada peristiwa apa pula. Kita pun berhenti motor kita kat tepi dengan usaha nak cari tahu hak ramai-ramai ni apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita pun turun motor, tanggai topi keledar, berjalan tu ada seorang berada kat situ sambil-sambil lalu, tak sampai lagi ni, sambil-sambil lalu kita tanya, apa hal bang, kes apa pula ramai-ramai ni? Ada orang bunuh diri, orang terjun jambatan. Pasal apa? Dengar ceritanya orang kata apa? Orang kata putus cinta. Satu info dah kita dapat. Abah ni kata dengar cerita orang kata putus cinta. Tak apalah, kita pi lagi, jumpa pula. Apa cerita bang? Jauh sikit ke depan. Apa cerita bang? Dengar cerita orang dok kata bankrupt berniaga. Lain dah, ni putus cinta, bankrupt berniaga. Kebetulan bila abang tu sebut bankrupt berniaga, abang kat sebelah tu, oh, abang dengar bankrupt berniaga apa? Saya dengar bergaduh dengan bini dia. Bergaduh dengan bini dia. Sampai dekat, kita pun pegang tangan Duk Birai tu, tengok, oi, sedih, tak jumpa lagi ke mayat, tak ada lagi. Apa hal ni sebenarnya? Dengar kata ni stres dalam hidup. Berapa dah kita dapat? 4 dah. Pertama, putus cinta. Yang kedua, bankrupt. Yang ketiga, bergaduh dengan bini, stres dalam hidup. Okey, ni adalah hak kita dengar. Bukan kita nak suruh percaya semua benda hak kita dengar. Sebagaimana kita dengar, macam ni lah hak kita duk baca tadi. Kalaulah kita balik, orang duk cerita-cerita, aku ada lah tempat kejadian tu, tapi hak terjun dah, mayat tak jumpa lagi. Ada orang kata kes terjun tu kes putus cinta, ada orang kata dia bankrupt, ada orang kata dia bergaduh dengan bini, ada orang kata dia stres. Hak kita sebut tu betul-betul dah ada orang sebut, benar-benar disebut. Kita sebut tu sebab ada orang kata lagu tu, bukan nak membuktikan hak dia kata tu betul atau benar lagi. Tak, tu nombor 2. Tu nombor 2. Hak kita duk sebut tadi pasal apa? Benar, sungguh ada orang kata macam tu. Hak saya sebut 4 tu ada orang kata lagu tu. Lepas tu baki lagi kita kena cari sendirilah. Berkemungkinan hak sungguh dia 4 tu bukan tu sebab dia terjun. Berkemungkinan ada sebab lain. Kemudian dipastikan oleh orang yang cari, orang polis, ahli keluarga dia, rupanya 4 sebab tadi tak termasuk sebab yang dia terjun, tapi ada sebab lain. Jadi kita kena terima sebab lain tu. Jadi kita kita baca tadi salah ke tak salah? Tak salah dari sudut ada orang kata lagu tu, tapi kita tak membenarkan. Macam ni juga isu dia. Kalau nak kira berapa tadi? 6 masjid di Mash kita sebut sebab ulama sebut. Kita tak membenarkan, tak menolak. Sebabnya kita baca tu sebab ada orang sebut lagu tu. Ada orang sebut buah tin, ya kita sebut. Ada orang sebut nama Masjid Ashabul Kahfi, ya kita sebut. Tapi kalau kita nak cari tahu, kena cari hujah, kena cari dalil yang mana paling kuat dengan reason dia. Hak ni kata sebab apa? Adakah dalil dia tu kokoh dan boleh diterima? Mungkin dia mampu datangkan dalil, datangkan reason, tapi tak kuat. Jadi kita kena tolak. Samalah macam isu ni duk sebut hatu. Ada satu lagi kes yang selalu berlaku ialah ni dia sebut ulama' tu. Ulama' mana yang sebenar sebut sahabat tu. Saya tak tahu isu yang sebenar, tapi saya nak sebut ni dengan kes saya. Contoh, kadang-kadang malam ni sekiranya Allah beri kekuatan untuk kita ingat nama orang yang menyebut dari sudut ulama' dan apa yang disebut, tak ada masalah. Malam ni saya kebetulan Allah bagi ingat kedua-duanya. Kata contoh ulama' sebut Imam Qurtubi, hak dia sebut salah satu nama Masjid Ashabul Kahfi. Bayangkan ada ketika Allah samarkan bagi kita, dia jadi tak ingat. Kita nak mengajak orang ni, Allah bagi tak ingat salah satu
Allah bagi tak ingat tang mana? Tang hak nama-nama ulama tu. Benda hak dia nak sebut tu kita ingat. Ataupun memang kita ingat tapi kita takut tertukar. Contohlah, ada 3 sahabat sebut 3 benda. Pertama, Ibnu Abbas sebut sekian-sekian. Okey, contoh. Yang kedua, Ibnu Umar sebut sekian-sekian. Yang ketiga, Ibnu Mas'ud sebut sekian-sekian. Hak ni pun kita ingat tentang isu ni memang 3 nama sahabat ni saja yang ada sebut tentang isu ni. Dan 3 benda yang disebutkan oleh sahabat, 3 isu ni. Cuma kadang-kadang kita jadi tertukar. Hak pertama ni Ibnu Abbas sebut ke Ibnu Umar sebut? Kita tahu dah 3 orang ni je secara umum. Tapi kan nak sebut Ibnu Umar kan tersalah. Nanti orang komen macam biasalah orang nak cari salah ni. Jadi kita ambil untuk play safe kita. Kan aku sebut Ibnu Umar, sebenarnya ni pendapat Ibnu Abbas. Aku sebut Ibnu Mas'ud kan ni. Kita tahu dah memang 3 ni, cuma takut tertukar. Kita takut Ibnu Abbas sebut hak A, sebenarnya Ibnu Abbas sebut hak B. Jadi kita pun ambil jalan. Ada sahabat berkata tek. Ada sahabat berkata tek. Ada sahabat berkata tek. Kita bukan tak tahu nama sahabat tu, tahu, tapi takut susunan dia tu tertukar. Ada juga ulama, benda yang sama. Kita tahu nama-nama ulama tu, atau mungkin kita tak berapa ingat. Jalan Selamat kita sebut umum. Ulama ni sebut macam ni. Kita ingat benda dia nak sebut. Tapi bila dia komen, dia mari macam mana? Sahabat, sahabat mana yang sebut? Action dia. Ulama mana yang sebut macam ni? Dia kitab pun tak buka, kitab pun tak baca, hang cari sendirilah. Dah orang mengajak ni, orang sebut dah surah apa, ayat berapa. Cuma dalam konteks tadi kebetulan, contoh saya kata ni, saya ingat dua-dua. Contoh kalau saya tak ingat, ada seorang imam kata ni merujuk nama Masjid Ashabul Kahfi. Dia akan buat cerita macam mana? Imam mana kata lagu ni? Imam mana kata lagu ni, hang rejuklah buku tu. Tengok, ini berlaku ke tak? Berlaku. Ini berlaku. Jadi kita kena fahami dengan baik. Ini saya sebut dalam konteks saya lah. Sekiranya berlaku demikian, kita ambil jalan yang selamat bagi kita. Sebab bila kita tahu apa benda yang kita nak sebut, cuma kita tak ingat nama imam atau nama penutur, atau mungkin kita keliru dalam menentukan susunan dia. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan kota Al-Baladil Amin ni merujuk kepada kota Mekah. Yang ni tidak ada khilaf lah kebanyakannya. Nama-nama besar naik. Ibnu Abbas kata kota Mekah, Mujahid kata kota Mekah, Ikrimah kata kota Mekah, Ibrahim Nakhai kata kota Mekah, Ibnu Zaid kata kota Mekah, Ka'ab bin Al-Ahbar kata kota Mekah, Al-Hasan kata kota Mekah. Bahkan tidak ada khilaf pada wahazal baladil amin adalah merujuk pada kota Mekah. Jadi persoalan yang seterusnya, ada sebahagian ulama yang bukan sahaja menisbahkan apa yang disebut di dalam ketiga-tiga ayat ini hanya kepada nama jenis buah-buahan seperti tin dengan zaitun. Bukan hanya sekadar menyebut objek ataupun tempat, Mekah ke, Sainab ke, bukit ke, gunung ke, masjid ke. Bahkan untuk level dan peringkat yang ketiga, mereka menisbahkan buah-buah tadi, nama-nama tadi, tempat-tempat tadi, objek-objek tadi berhubungan dengan beberapa orang Rasul yang disifatkan sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Sebagai contoh, Wattini wazzaitun, pada ayat yang pertama tu, kawasan yang paling banyak buah tin dan buah zaitun, serta kawasan yang mempunyai buah tin dan zaitun yang paling berkualiti dan bermutu tinggi ialah di mana? Di Syam secara umum, dan khususnya di Baitul Maqdis, di Jerusalem. Dan hubungan Baitul Maqdis ni dengan salah seorang Rasul Ulul Azmi yang bernama Isa alaihi salam. Manakala yang kedua, Bukit Tur Sainab dikhususkan dengan salah seorang Nabi atau Rasul Ulul Azmi, Musa alaihi salam.
Dan kota Mekah, kota yang dijamin keamanannya, dikhususkan berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau melihat kepada beberapa bentuk dan konteks pandangan tadi, salah satu tu ialah masjid yang dinisbahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam di atas bukit Judi. Mungkin kita boleh masukkan salah satunya memang Nabi Nuh adalah Nabi ataupun Rasul Ulul Azmi, dan juga keterkaitan pandangan di dalam tafsir lain, Tindangan Zaitun ni berada di selatan Iraq. Selatan Iraq ni ialah bumi siapa? Babylon. Nabi Allah Ibrahim. Kalaulah tidak dapat dihubungkan di situ, kita boleh rujuk kepada wahazal baladil amin, kota Mekah. Bukan setakat bumi kelahiran dan bumi dakwah Nabi Muhammad, tetapi objek yang berada di kota Mekah, objek yang berada di Masjidil Haram, Kaabah tu dibina oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Walaupun khusus tu disebutkan cuma 3, tapi melalui dapatan-dapatan pandangan dan pendapat boleh kita nak gabungkan kelima-lima Nabi Ulul Azmi. Wallahu alam. Dan ada juga mereka mengatakan bahawa hal tersebut telah disebutkan pada peringkat akhir, pada penghujung dalam kitab Taurat. Penghujung dalam kitab Taurat tentang hal tersebut. Contoh, Allah datang dari Bukit Sinai. Allah datang dari Bukit Sinai. Bukit Sinai merujuk kepada tempat berbicara Allah secara live, secara langsung dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, dan kemudian muncul di Sa'ir, sin alif ain ya ra, Sa'ir. Sa'ir ni ialah nama sebuah bukit di Baitul Maqdis, dan disitulah diangkat Nabi Allah Isa sebagai seorang Rasul. Dan kemudian tampak ataupun nampak di bukit-bukit Faran. Bukit Faran ialah bukit yang berada di bumi Mekah. Ini merujuk kepada tempat kelahiran dan tempat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, iaitu antara perkataan dan ayat-ayat yang terakhir pada penghujung kitab Taurat. Yang ini lebih spesifik sebab menunjukkan tertib dan menunjukkan susunan mengikut zamannya yang tersendiri. Siapa yang mendahului? Nabi Allah Musa, Bukit Sinai, dan Sa'ir Nabi Allah Isa, Bukit Faran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut zaman, waktu dan tempat masing-masing. Baik. Dan kalau kita melihat poin yang paling penting, objek ataupun subjek yang Allah nak habaq daripada sumpah tadi, dari sudut yang ketiga pada sirah qasam, harus ada muqsam alaih. Yang Allah duk sumpah, yang Allah duk sumpah ni apa hak nak diberitakan? Sebagaimana kita sebut tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Di sini Allah guna lafaz kami, royal we, kita sebut royal we, royal lah, R-O-Y-A-L, we. Baik, Allah sebut kalimah kami ini supaya adanya rasa perhubungan yang cukup qarib, perhubungan yang cukup dekat di antara kita manusia yang dijadikan dengan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Kita ni walaupun Allah buat pada sebaik-baik rupa bentuk, sebaik-baik kejadian, poin paling penting kita kena ingat, kita ni makhluk yang dijadikan. Kita ni bukan jadi muncul secara tiba-tiba, ada sendiri, datang daripada satu alam lain, terjadi dengan campuran tiba-tiba pak ada dak. Bukan natural, bukan semula jadi. Perlu diberi peringatan, kita ni makhluk yang Allah jadi. Bila kita dijadikan, ingat kita ada pencipta dan penjadinya, iaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak diperingatkan selalu tentang hubungan ini, kedekatan yang Allah nak habaq pada kita, untuk kita melakukan ketaatan, untuk kita melakukan amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pukul 9 lebih kita akan sambung perbahasan tentang ayat yang keempat. Ni secara ringkas. Kita akan bahas lagi, mungkin kalau ada kesempatan sampai habis satu surah ni dalam pertemuan dan edisi yang lain. Mudah-mudahan sedikit pencerahan pada malam ini dapat memberikan kefahaman dan sedikit ilmu serta pengetahuan kepada kita berkaitan penafsiran ayat 1, 2 dan 3 daripada surah yang kita baca, iaitu surah At-Tin. Baki lagi yang baik datang daripada Allah, yang lemah, kurang dan segala ketidaksempurnaan adalah kembali kepada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasqiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.